Laporan eksklusif Buletin TV 9, penunggang P. Hailing guna pengenalan diri orang lain untuk kaburi mata pihak berkuasa. Siapa sangka hasil inovasi sisa buangan daun nanas mampu hasilkan pelbagai produk kraftangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Intan Syazwina Suhaimi. Kita mulakan dengan laporan berikut. Polis Perak merampas lebih 1,400 pil kuda dan 62 kilogram ganja dengan nilai keseluruhan hampir RM300,000. Ketua Polis Negeri Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata, dua serbuan berasingan itu turut membawa kepada 3 penahanan termasuk isteri kepada suspek utama selain seorang warga asing. Difahamkan lelaki berkenaan terlebih dahulu dicekup bersama 62 ketulan mampat daun kering dipercayai ganja sebelum serbuan susulan dilakukan ke atas sebuah premis di Ipoh. Saringan air kencing mendapati ketiga-tiga suspek negatif dadah selain tidak mempunyai rekod lampau. Kesemua suspek direman 6 hari bermula 5 sehingga 10 Oktober ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Negeri Sembilan, seorang ahli perniagaan bergelar datuk dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Seremban hari ini atas pertuduhan pecah amanah membabitkan kerja membaiki sebuah patung kuil 3 tahun lalu. M. Natarajan, 39 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa sebagai ahli jawatankuasa kuil Sri Balatanda Yutabani melakukan pecah amanah jenayah terhadap sebuah patung batu Gabro Dewa Murugan yang diamanahkan kepadanya bagi tujuan pembaikan dengan tidak mengembalikan patung asal, sebaliknya menyerahkan patung lain yang menyerupai patung asal. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM20,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes ditetapkan 10 November depan. Seorang peniaga dalam talian dihukum penjara 3 tahun dan 6 sebatan oleh Mahkamah Magistrate Kota Baru selepas didapati menipu seorang mangsa yang juga imam sebuah masjid antara 9 Ogos hingga 12 September lalu. Tertuduh Shah Jahan Sazali, 36 tahun, mengaku bersalah di hadapan Magistrate Muhammad Izham Naim Cik Ani. Dakwaan terhadapnya membabitkan 6 pertuduhan iaitu menipu mangsa yang juga bakal bapa mertuanya dengan memperdayakan mangsa sehingga mendorong menyerahkan wang RM24,200 untuk perniagaan emas yang tidak wujud. Perbuatan itu dilakukan di Pangsapuri Bandar Baru Kubang Krian, Kelantan. Mahkamah menetapkan hukuman penjara dijalankan serentak bermula tarikh jatuh hukuman. Dalam prosiding berasingan, tertuduh mengaku bersalah terhadap 7 lagi pertuduhan di hadapan Magistrate Muhammad Fitri Mokhtar. Mengikut pertuduhan pertama hingga ke-6, tertuduh didakwa memperdaya mangsa sama dengan mendakwa menjalankan perniagaan emas yang tidak wujud menyebabkan mangsa menyerahkan wang sebanyak RM16,000. Perbuatan itu dilakukan antara 28 Jun hingga 5 September lalu di lokasi sama. Sementara itu, dalam satu lagi pertuduhan, Shah Jahan didakwa memperdaya pesara guru yang menyerahkan sebuah kereta untuk dibaiki. Mahkamah menetapkan 28 November depan sebutan semula kes 7 pertuduhan itu. Juga di mahkamah sama, 5 termasuk 4 warga negara Kemboja direman 7 hari bagi membantu siasatan kes pukul hingga mati seorang lelaki warga Kemboja. Ketua Polis Daerah Kota Baru, Assistant Commissioner Abdul Rahim Daud mengesahkan penahanan reman berkenaan mulai hari ini hingga Selasa depan untuk siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Katanya kelima-lima suspek itu ditahan semalam di sekitar Kota Baru susulan penangkapan seorang suspek berusia 29 tahun di Kampung Bukit Marak jam 11.20 pagi semalam. Ahad lalu, mangsa ditemui maut selepas dipukul rakan senegara akibat perselisihan faham mengenai bayaran upah membaiki tandas.
Berita baik buat rakyat Malaysia, kerajaan melalui Kementerian Kesihatan mengesahkan tiada lagi sekatan jalan raya SJR dilakukan pada skala besar sebaik sahaja negara memasuki fasa endemik. Bagaimanapun, Menterinya Khairy Jamaluddin menerusi ciapan Twitter memaklumkan pemeriksaan secara rawat di restoran serta premis-premis akan tetap dilakukan pihak berkuasa. Ia bagi menjawab pertanyaan orang ramai terhadap penguatkuasaan dan penempatan semula pasukan PDRM apabila SJR dikurangkan sebaik negara memasuki fasa endemik. Dan mengenai kebenaran rentas negeri pula masih menjadi tanda tanya. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein memaklumkan setakat ini kebenaran itu masih lagi belum diputuskan kerajaan sehinggalah kadar capaian vaksinasi semasa melepasi 90%. Setakat hari ini saya dimaklumkan kejayaan kita dah sampai kepada 88.74%. Jadi mungkin kita akan sampai ke 90% ni dalam beberapa hari sahaja. Jadi jangan kita tergopoh-gopoh dan membuat keputusan tanpa sasaran yang tepat. Dan ianya mesti bersandarkan kepada data. Dan kalau sekiranya 90% dah ditetapkan oleh semua pihak, kita kena pastikan bahawa bila 90% ini dikecapi dalam masa terdekat, saya rasa kita tunggulah pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nanti. Kerajaan katanya mengambil pendekatan bertanggungjawab dan berhati-hati demi keselamatan semua pihak. Difahamkan keputusan itu dijangka diumumkan selewat-lewatnya pertengahan bulan ini. Bertemu kembali. Di Kelantan, pasukan Polis Marin Wilayah 3 Pengkalan Kubu merampas hampir 2,000 ekor ayam hidup bernilai lebih RM60,000 ketika cuba diseludup masuk dari negara jiran. Timbalan komandannya, Superintendent Muhammad Razlin Abdul Manaf berkata, rampasan dibuat selepas pihaknya mengesan sebuah lori dipandu suspek keluar dari sebuah pengkalan haram di Sungai Golok awal pagi tadi. Pihak polis kemudian mengekori kenderaan suspek sebelum menahannya. Pemeriksaan kemudian menemukan 1,980 ekor ayam hidup yang disorokkan di dalam timbunan kotak. Siasatan mendapati kesemua ternakan itu dibawa ke pusat penyembelihan di sekitar Tumpat, Pasir Mas dan Kota Baru. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 11-1 Akta Pemeriksaan dan Kuarantin Malaysia 2011, manakala hasil rampasan diserahkan kepada Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis untuk tindakan lanjut. Jabatan Kastam Diraja Malaysia mematahkan cubaan menyeludup lebih 12 kg dadah ke luar negara bernilai lebih RM500,000 dengan menggunakan 23 kotak polistiren mengandungi ikan sejuk beku 29 September lalu. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah, Datuk Abdullah Jaafar berkata, dadah dipercayai metafetamin 9.21 kg bernilai RM331,956 dan ketamin 3.19 kg dengan nilai RM169,070 itu dirampas di cawangan kargo udara Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu LTAKK. Menurutnya, cawangan kargo udara LTAKK telah menerima makluman bahawa terdapat bungkusan plastik yang mencurigakan dan disyaki mengandungi bahan terlarang dadah di dalam kotak polistiren ikan sejuk beku untuk tujuan ekspor ke luar negara kira-kira jam 5 petang. Kes dirujuk kepada cawangan penguatkuasaan LTAKK dan hasil pemeriksaan lanjut mendapati 23 bungkusan plastik Luxina yang dijumpai di dalam 23 kotak polistiren mengandungi hablur kristal yang disyaki dadah. Ia adalah kes kedua tahun ini dengan modus operandi sama, iaitu menggunakan kotak polistiren mengandungi ikan sejuk beku ekspor luar negara bagi mengaburi pihak berkuasa. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B-1-A-B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menafikan iklan yang menawarkan skim pinjaman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menggunakan nama syarikat pemberi pinjam wang berlesen atau kredit komuniti yang berdaftar di bawahnya. KPKT dalam satu kenyataan berkata, pihaknya memandang serius penularan maklumat dan iklan terbabit yang dikhawatiri bukan sahaja menjejaskan imej serta kredibiliti sektor kredit komuniti, bahkan memberi implikasi negatif kepada orang awam, khususnya peminjam yang terjebak dengan aktiviti tidak bertanggungjawab itu. KPKT memaklumkan iklan yang tular di laman sesawang dan media sosial itu menyasarkan pemilik akaun KWSP. Iklan berkenaan menawarkan pinjaman dengan kadar faedah antara 5 hingga 7% sebulan, iaitu melebihi kadar faedah ditetapkan Akta Pemberi Pinjam Wang 1951, Akta 400 iaitu maksimum 1.5% sebulan atau 18% setahun bagi pinjaman individu. Sehubungan itu, orang awam dinasihatkan agar berhati-hati dan tidak mudah terpedaya dengan penawaran skim pinjaman itu. Tambah kenyataan berkenaan, urusan dengan pihak kredit komuniti hanya boleh berlaku di dalam premis perniagaan yang berdaftar dan sah sahaja. Baik, seorang pengusaha tanaman nenas tampil dengan inovasi menghasilkan sisa buangan buahan itu dengan pelbagai produk kraftangan. Asnah Nabihah Aziz, 30 tahun berkata, idea itu tercetus apabila beliau belajar membuat benang menggunakan daun nenas selepas tamat menduduki sijil Pelajaran Malaysia SPM 12 tahun lalu. Wanita ini berkata pemilihan daun nenas yang digunakan untuk menghasilkan cenderamata disebabkan keistimewaannya yang mengandungi serat tinggi dan tahan lama selain boleh dijadikan kertas dan benang. Lebih menarik dan selamat, penghasilan produk hasil buangan itu tidak menggunakan sebarang bahan kimia dan melalui proses semula jadi untuk pengeringan kertas. So basically kat sini semua adalah produk daripada daun nenas. So macam daripada kain ni, kita memang ekstrak daripada daun. Kalau macam kertas yang kita buat ni, 100% yang kita mesh daripada daun. So 100% daripada daun lah. So nenas ni kira macam buah seribu guna. Daripada crown sampai ke akar, semua kita boleh guna. Mula kita akan jadikan sebagai kertas, fiber dengan benang dulu. Kemudian baru kita jadikan kain. Kain, kertas dan produk-produk yang Cik lihat. Antara cenderamata dihasilkan daripada daun nenas adalah beg tangan, baju kurung, baju kemeja, buku, postcard dan dompet. Setakat ini, produk cenderematanya berjaya menembusi pasaran antarabangsa termasuk Australia dan Emirat Arab Bersatu. Peluang dan rezeki yang diterima turut dikongsi bersama penduduk kampung yang membantu dalam proses penghasilan produk terbabit. Usahawan itu bermula dengan lembaga juga. Dia bermula dengan lembaga di mana kita yang memberikan bimbingan, kita yang memberikan bantuan yang sepatutnya kepada beliau lah. Dan buat masa ini kita lebih kepada bagaimana nak memperkasakan dari segi pengeluaran. Satu. Yang kedua, bagaimana kita nak mempercekapkan proses pengeluaran itu sendiri. Harga runcit petrol RON 97 naik 1 sen seliter kepada RM2.77 mulai esok sehingga 13 Oktober ini. Kementerian Keuangan bagaimanapun dalam satu kenyataan memaklumkan harga runcit petrol RON 95 dan diesel masing-masing kekal pada harga RM2.05 dan RM2.15 sehingga 13 Oktober ini. Menurutnya, ia berdasarkan penetapan harga runcit produk petroleum secara mingguan menggunakan formula mekanisme harga automatik APM. Laporan antarabangsa. Ketika ini, Singapura sedang menjalankan ujian kawalan peronda menggunakan robot yang memberi amaran kepada mana-mana individu berkelakuan sosial tidak senonoh. Pengenalan teknologi baru itu bagaimanapun mengundang bantahan daripada kumpulan yang memperjuangkan hak asasi manusia dan kerahsiaan peribadi. Kini robot bertayar dilengkapi 7 kamera ini menjalankan rondaan untuk memberi amaran kepada orang awam yang merokok di kawasan terlarang, meletak basikal secara tidak betul dan melanggar peraturan penjarakan fizikal bagi mencegah penularan COVID-19. Dalam satu rondaan di sebuah kawasan perumahan, robot bernama Xavier itu telah mengeluarkan arahan daripada pembesar suara agar penduduk mematuhi jarak 1 meter ketika sekumpulan penduduk warga emas sedang menyaksikan pertandingan catur.
Menurut aktivis, robot berkenaan menjadi kaedah terbaru di mana penduduk Singapura akan sentiasa diawasi sekaligus memaksa mereka mengawal tingkah laku dan tutur kata. Singapura dengan 5.5 juta penduduk mempunyai 90,000 kamera polis dan dijangka jumlahnya akan berganda menjelang tahun 2030. Hubungan ketenteraan Taiwan-Beijing kini berada pada tahap paling genting. Ia susulan pencerobohan jet China ke atas zon pertahanan udara Taipei minggu lalu. Jumaat lalu, 150 pesawat perang China menceroboh zon pertahanan udara Taiwan. Serangan itu mendapat kritikan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, yang memberi amaran melalui sebuah artikel disiarkan mengenai kesan bencana jika pulau itu jatuh ke tangan China. Ing-wen turut menyatakan Taiwan akan melakukan apa sahaja bagi mencegah ancaman, namun masih berharap ia dapat diselesaikan secara damai dengan China. Anak lelaki kepada bekas detektor Filipina Ferdinand Marcos Jr. atau lebih dikenali sebagai Bongbong juga BBM mengumumkan akan bertanding sebagai calon presiden tahun hadapan. Walaupun keluarganya terpalit dengan pelbagai sabitan dan kontroversi sehingga kerajaan ayahnya Ferdinand Marcos digulingkan rakyat sekitar 1986, beliau tetap meneruskan legasi Marcos dan mulakan karier politiknya sejak 1991. Antara pengalaman BBM dalam dunia politik, beliau pernah menjadi senator bagi tempoh 2010 hingga 2016. Dengan pengumuman itu, Bongbong akan mencabar Datuk Bandar Manila Francisco Domocoso, Legenda Tinju Filipina Manny Pacquiao dan bekas Ketua Polis Senator Panfilo Lacson bagi jawatan nombor 1 Republik itu. Sukan, Hoki Siri Jelajah United Kingdom. Malaysia memulakan aksi perlawanan dengan langkah kiri apabila tewas 2-3 kepada Ireland. Selepas 4 aksi persahabatan menentang pasukan kelab, skuad hoki kebangsaan memulakan siri perlawanan ujian menentang skuad kebangsaan Ireland. Malaysia bagaimanapun bermula goyah, ketinggalan 0-2 selepas lawan mencipta jaringan seawal minit kedua menerusi gol padang Sam Hayland. Sebelum Connor MP menggandakan jaringan 6 minit berselang, skuad negara merapatkan kedudukan 2-1 menerusi jaringan Azrai Aizat Abu Kamal di penghujung suku ketiga, diikuti gol penyamaan Razi Rahim hasil jaringan sudut penalti pada minit ke-52. Namun gol sudut penalti MP ketika permainan berbaki 3 minit menyaksikan Malaysia terpaksa akur dengan kekalahan 2-3 pada perlawanan ujian pertama ini. Aksi seterusnya, skuad negara sekali lagi akan berdepan Ireland esok. Baik, paparan sukan itu tadi mengakhiri Buletin TV 9 malam ini. Dan sebelum berpisah, saksikan usaha mengalih seekor ikan paus yang terdampar di tepi laut La Lucila del Mar, 360 km ke selatan Buenos Aires. Saya Intan Syazwina Suhaimi, bertemu lagi esok jam 7 malam. Assalamualaikum dan selamat malam.